Dan di studio bersama saya pada ketika ini iaitu Kapten Bersara Abdul Rahmat Omar Tun Hanif. Selamat datang Kapten. Sekali lagi kita berjumpa tetapi dalam story yang berbeza, dalam pesawat yang berbeza. Dulu kita MH370 tetapi kali ini MH17. Tetapi mungkin sebelum saya terus bersama Kapten yang ada pengalaman yang begitu luas selama berbelas tahun dalam industri penerbangan, terutamanya menerbangkan pesawat-pesawat tentera. Mungkin di Thailand sudah bersedia Profesor Madya Dr. Ravichandran dari Jabatan Kajian Antarabangsa dan juga Strategik Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat pagi Dr. Ravichandran. Belum, okey. Kita akan terus menghubungi kerana kita akan melihat konflik Ukraine dan juga Rusia ini perlu kita memahami. Okey, Dr. Kapten Rahmat, melihat insiden terbaru. Pada berita pertama, Doktor dengar awak lewat malam tadi, apa yang terfikir? Pada mulanya, pada mula saya baca di Twitter berkenaan berita ini, saya ingatkan mereka menggunakan shoulder launch. Ya. Misal yang dilancarkan dari paras bahu. Tetapi apabila dilihat ketinggian pesawat tersebut terbang, iaitu lebih kurang 30,000 kaki ataupun 10 kilometer, maka ianya merupakan satu sistem peluru berpandu yang agak canggih. Ya, untuk sampai ke tahap itu. Pada pandangan saya yang mula ada dua jenis sahaja di dalam arsenal Ukraine maupun Rusia, iaitu S-300 ataupun SA-10 kalau ikut NATO punya designation dulu, dan juga Buk M1, BUK M1 yang dulunya NATO gelarkan sebagai SA-11 yang lebih maju betul. Itu semua boleh mencapai ketinggian lebih daripada 30,000 kaki. Okey. Kalau kita masih menunggu pengesahan mengapa pesawat Malang MH17 ini terhempas. Benarkah ia ditembak oleh misal, anti-misal, dan juga benarkah ia melalui kawasan peperangan, kawasan konflik, dan biasanya kawasan konflik ini ada ataupun ancaman dan juga SOP yang tertentu yang perlu diikuti oleh pesawat-pesawat komersial. Tetapi dalam hal ini MH17 melalui kawasan ini macam biasa, seperti laluan biasa dari Kuala Lumpur, dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, begitu juga pesawat-pesawat komersial yang lain. Siapa yang dapat menentukan kawasan yang bakal dilalui semua pesawat komersial ada potensi-potensi ataupun ancaman misal dan sebagainya? Biasanya ancaman-ancaman ni dia threat assessment ni akan dibuatkan oleh ICAO. ICAO akan membuatkan threat assessment ni berdasarkan kepada laporan-laporan keselamatan yang diterima dari beberapa kawasan lah. Jadi mungkin diorang tidak dapat menjangkakan bahawa terdapatnya peluru-peluru pandu yang telah jatuh ke tangan pemberontak dan sebagainya, ataupun tidak menjangkakan yang pemberontak akan menggunakan sistem peluru pandu ini untuk menjatuhkan pesawat komersial. Jadi sebab tu saya tengok laluan tu macam biasa. Pesawat lain pun saya tengok dalam flight radar sebelum MH17 jatuh pun memang ada yang lain pun memang lalu situ. Jadi dari aspek juruterbang, dan kita masih menunggu apa yang akan kita ketahui dari black box, apa yang terjadi sebenarnya kepada pesawat, ketinggian sebenar, apa yang berlaku di dalam pesawat sebelum terjatuh ataupun terhempas, dan bagaimana pihak ataupun kapten misalnya ataupun juruterbang dapat mengesan ataupun pihak ataupun tower menara kawalan dapat menentukan ini adalah pesawat komersial, bukan pesawat tentera, dan pastinya dia akan memberi laporan ataupun memberi keadaan terkini kepada pesawat-pesawat yang melalui kawasan tersebut. Okey. Kita tahu kan pesawat-pesawat ini semua melalui waypoint dan sebagainya. Dan setiap kawasan itu ada dia punya flight information region yang jaga. Jadi dalam itu apabila kita squawk transponder, maka kita identiti pesawat kita akan keluar di radar. Jadi semua menara kawalan dia akan tahu pergerakan dan dia tahu pesawat apa dan sebagainya. Dalam hal ini saya cuma nampak yang melancarkan peluru pandu ni dia tidak mempunyai maklumat tersebut. Macam random lah. Random lah ni. Sama ada random ataupun
dia mungkin Syak. dah fikir, saya tak tahu, mungkin dia fikir kalau kita jatuhkan satu mungkin attention dunia akan menjadi lain dan sebagainya. Dan kita sedia maklum juga daripada laporan-laporan media sebelum ini, 2 pesawat sudah dijatuhkan oleh pihak pemberontak yang melibatkan pesawat milik Ukraine. Ya. Dan pastinya juga memberi kataupun isyarat, memberi kataupun amaran kepada semua pesawat, sama ada pesawat tentera ataupun pesawat komersial yang melalui kawasan tersebut perlu lebih berwaspada sebagai ini bagaimana informasi ini ditapis dan sebagainya. Ini yang sepatutnya yang menjadi satu persoalan kepada saya sekarang ni. Kalau kita dah tahu kawasan itu kawasan konflik ya, kita tengok pesawat ni ditembak jatuh dekat waypoint West Tamak lebih kurang dalam 60 km ke timur Donetsk. Ya. Ya. Dan itu semua kawasan konflik. Kenapa tidak ada issuance of notice to MN mengatakan itu ada kawasan konflik? Kalau nak lalu juga lalu tanggung risiko sendiri ataupun jauhi kawasan tersebut dan sebagainya. Saya rasa tidak ada amaran yang keluar. Nasihat-nasihat itu atau tidak ada. Kalau tidak mesti saya rasa flight operations dah ubahkan dia punya flight route. Sebagai bekas anggota tentera dan melihat kawasan konflik, dan kita tahu apabila berada di kawasan yang begitu fragile atau begitu sensitif melibatkan kuasa-kuasa besar, Ukraine sejak beberapa tahun ini dan yang terkini kita tahu dia menjadi proksi kuasa-kuasa barat menentang kuasa Rusia, dan pastinya pemberontak juga yang disokong oleh Moskow. Pastinya walaupun mereka namanya pemberontak dibekalkan dengan kemudahan ataupun kelengkapan senjata-senjata yang canggih. Betul. Jadi ini yang kita nampak ya. Ini adalah merupakan satu peperangan proksi yang baru. Kalau dulu kita ada perang dingin, itu perang proksi ya, di Vietnam dan sebagainya. Itu semua perang proksi. Sekarang ni kita nampak perang proksi barat berpihak kepada Ukraine ataupun sebaliknya, dan juga kita ada para pemisah yang disokong penuh oleh Rusia. Di sini saya nampak kompleksiti dari segi kita nak mendapatkan balik bangkai pesawat dan nak buat penyiasatan yang menyeluruh, melainkan kalau kita boleh dapat jaminan daripada pihak Rusia, ya, dan juga mungkin juga cooperation daripada Rusia untuk membantu kita mengawal keadaan di kawasan tersebut sehingga selesai penyiasatan secure. Dari aspek penerbangan komersial, pesawat MH17 ini merupakan insiden kedua berlaku kepada milik negara kita, Malaysia Airlines, dan ini sebenarnya tidak mahu didengar, tidak mahu kataupun diketahui berlaku seperti ini selepas kehilangan MH370. Bagaimana Kapten melihat kemampuan MAS selepas ini? Ialah dalam keadaan ini kita masih menunggu pengesahan, dan ataupun awal pagi nanti akan ada press conference oleh pihak Malaysia Airlines, dan Kapten melihat bagaimana? Saya begini ya, semasa sebelum lebih kurang beberapa jam sebelum berlakunya tragedi ini, saya masih lagi berbincang mengenai MH370 dengan kawan-kawan. Tak selesai lagi. Ada kawan-kawan yang kata masih takut nak naik pesawat dan sebagainya. Saya banyak dah travel dengan MAS sejak insiden tersebut. Ya. Bukanlah saya tak ada rasa risau, tapi pada saya kalau benda nak berlaku akan berlaku, tapi kita tahu yang juruterbang dan sebagainya itu semuanya profesional, ya, bila menjalankan kompeten. Bila jadinya perkara seperti ini, yang pertama sekali kita harus sedar ya, benda yang berlaku ini adalah di luar kawalan MAS. Ya. Kesilapan saya tengok dalam Twitter dan sebagainya, orang dah start menyalahkan MAS, menyalahkan kerajaan dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang tak perlu. MAS tidak ada memainkan peranan apa pun, melainkan menerbangkan pesawatnya daripada Amsterdam ke Kuala Lumpur melalui kawasan Ukraine. Dan kita kena ingat juga ya, pesawat ni MH17 ni dia juga code sharing dengan KLM 4103 Belanda ya, KL 4103 juga nombor flight ni. Jadi
bukan Malaysia saja yang terlibat dalam ni, tapi rakyat Belanda mungkin ada juga separuh pada itu mungkin Belanda. Dan kita masih menunggu pengesahan PIMS senarai penumpang, manifest penumpang dan juga anak kapal, dan pastinya berlaku di Ukraine, berlaku dalam ruang udara Ukraine, terhempas di dalam wilayah Ukraine. Pastinya negara, pihak-pihak penyiasatan, NTSB, ICAO dan sebagainya memerlukan kerjasama negara Ukraine. Tetapi kita tahu Ukraine berada dalam keadaan begitu, ataupun perang, konflik yang berterusan, dan enemy besarnya adalah Rusia dan jadi proksi kepada Barat. Jadi begitu sukar sebenarnya dalam keadaan sekarang negara Malaysia untuk mendapatkan, dan pastinya ini yang kita mahukan. Malaysia sekarang tidak mempunyai pilihan melainkan untuk mendapatkan kerjasama daripada Rusia dan juga Amerika. Amerika sebagai pressure kepada Rusia, dan juga Rusia untuk membantu mengawal keadaan supaya para penyiasat NTSB dan sebagainya, termasuklah daripada MAS, boleh masuk ke kawasan tersebut untuk melakukan penyiasatan yang menyeluruh dan juga untuk orang kata untuk retrieve semula jenazah penumpang dan sebagainya, dan bangkai-bangkai pesawat. Itu adalah satu perkara yang harus dilakukan dengan segera. Dengan segera. Kita tidak boleh lagi itu sebab kita tak nak nanti datang orang yang bertanggungjawab untuk mengubah bahan bukti dan sebagainya. Ya, itu memang kita kena secure dengan segera. Sebagai yang masih aktif dalam bidang penerbangan dan juga aeroangkasa, apa yang terfikir, terbelenggu dalam pemikiran Kapten setakat ini, mengapa pesawat MH17 melalui kawasan tersebut, dan apa yang sebenarnya berlaku sebelumnya selepas berlepas dari Schiphol di Amsterdam? Saya rasa, saya tak berapa pasti berapa lama dah dia bertolak dari Amsterdam masa tu, dari Schiphol. Tapi saya rasa masa tu sama ada, bila memikirkan tu, tak rasa macam mungkin pesawat, pilot dan co-pilot menganggap semuanya ops normal. Okey. Saya rasa masa tu pun penumpang semua dah makan, dah disajikan makanan dan mungkin sedang berehat, dan boleh katakan most of the passengers lah mungkin tak menyedari apa yang berlaku langsung. Dan setakat hari ini juga ataupun saat ini juga kita bergantung 100% sumber-sumber maklumat dari dalam Ukraine, dari media Ukraine dan juga media Rusia. Betul. Dan pastinya kita tahu juga apabila berada di wilayah ini, maklumat yang kita perolehi apabila berada dalam mainstream, pastinya mungkin kita boleh melihat dari pelbagai sudut. Dr. Kapten melihat bagaimana? Kita mungkin perlukan sumber pengesahan yang neutral. Mungkin kalau Astro Awani boleh hantar satu tim di sana, ikut pasukan penyiasat dan beri update yang yang kerap, mungkin benda ni persepsi penonton akan berubah. Sebab kita tak tahu apa yang dia bagi pada kita tu tepat ataupun tidak. Dari sudut, kalau betul lah dapat disahkan oleh pasukan penyiasat pihak Ukraine dan juga pihak Rusia, pesawat ini ditembak jatuh oleh peluru pepandu, apa maksud kepada industri penerbangan? Ini maksudnya kita kena, ICAO kena declare kawasan tersebut sebagai kawasan zone, no-fly zone. Bukan hanya di Ukraine yang berkonflik, yang mana sahaja kawasan lain, mungkin wilayah yang lain, Iraq, di sebagainya. Sebab kita maklum sajalah pasukan pengganas dan pasukan pemisah ni, dia ada sindrom parrot. Dia tengok satu dah berlaku di sana, okey, kita buat di sini pula. Itu yang kita perlu jauhi. Dan juga pastinya dalam masa 24 jam ini suatu waktu yang kritikal untuk mendapatkan segala maklumat yang sahih, dapat memastikan kebenaran fakta yang berlaku di bawah sana di wilayah Ukraine, dan kita Malaysia perlu menggerakkan segala daya dan juga usaha diplomatik. Pandangan Kapten. Ya, betul.
usaha diplomatik antara kerajaan dengan kerajaan, daripada kerajaan Malaysia kepada kerajaan Rusia, kerajaan Ukraine dan juga kerajaan Amerika Syarikat. Ya, Amerika Certain Syarikat Eropah tu, juga. dan juga mungkin certain Eropah jugalah untuk apply pressure tersebut. Ini kita tidak boleh pandang kepada kepentingan masing-masing, ya, kepentingan Rusia atau kepentingan Ukraine. Kita kena tengok kepada kepentingan humanitarian effort di sini. Jadi kedua-dua negara yang sedang menghadapi konflik ini harus sedar sekarang ni sudah ada pihak ketiga dan keempat terlibat dalam konflik ini secara tidak langsung. Bagi pihak kekitangan Malaysia Airlines, bagi mungkin penumpang yang masih kita tidak ketahui siapa di dalamnya, waris-waris yang terlibat yang masih menunggu pengesahannya, pastinya pihak MAS sedang bekerja keras untuk berhubung dengan mereka. Jadi dalam waktu begitu terdesak ini, pada pandangan Kapten yang perlu kita bagi sokongan kepada pihak Malaysia Airlines dan juga pihak kerajaan negara. Kita tidak ada pilihan melainkan untuk menyokong segala usaha Malaysia Airlines untuk mendapatkan segala kebenaran mengenai kejadian ini. Mungkin Kapten, dalam kita masih menunggu pengesahan dalam pelbagai sumber maklumat yang membanjiri laman-laman sosial dan juga media-media antarabangsa, dan pastinya kita perlu berhati-hati juga dalam mempercayai sebarang sumber yang kita perolehi. Kapten, selepas kita belajar daripada MH370 dan kali kedua MH17, saya tengok tak banyak beza dari segi pengamal media sosial, ya. ya. Apabila Interfax mula mengeluarkan Interfax yang mula-mula sekali, mengeluarkan tweet, berita, dia yang mula tweet. Saya tengok punya ramai yang retweet. Tapi dia retweet tanpa membaca link tu. Dalam link tu dia sebut quoting unnamed sources. Jadi bila kata quoting unnamed sources ni, sumber yang tidak dinamakan, sama ada betul ada sumber ataupun tidak. Jadi sepatutnya kita lebih berhemah, lebih bijak dalam retweet benda-benda ni, sebab nombor satunya ia menimbulkan kegusaran di kalangan keluarga. Ya, sebab official statement belum lagi keluar daripada MAS dan sebagainya. Kita pun masa tu masih lagi tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jatuh ke, ada yang kata jatuh, ada yang kata kena tembak dan sebagainya, kan, tak ada confirmation. Tapi di laman media sosial saya tengok dah bertalu-talu dah. Diorang keluarkan cerita, retweet, share dan sebagainya tanpa membaca sebenarnya apa yang ada di dalam link tu. Jadi ini adalah satu perbuatan yang pada saya kurang arif lah. Ya, kurang arif. Sepatutnya kita dah belajar daripada tragedi MH370 di mana kita harus mendapatkan pengesahan daripada sumber yang boleh dipercayai sebelum kita mengeluarkan sebarang cerita. Dan itulah, pada saya masih banyak lagi yang perlu dilakukan oleh pengamal media sosial supaya mereka menjadi lebih matang. Okey, kita cuba memberikan liputan terkini dan juga analisis terbaik melalui Esra Awani ini. Pada pandangan Kapten juga, kalau kita lihat pastinya selepas ini tugas berat dan kita akan mendengar pengumuman daripada pihak kerajaan Malaysia ataupun pihak MAS, terutamanya kerajaan Malaysia, pasukan jawatankuasa penyiasatan, dan kita belajar juga daripada peristiwa MH370, interest Malaysia perlu diberi perhatian lebih kali ini. Walaupun kita ingin pakar-pakar dari luar negara, pihak Boeing, pihak kataupun NTSB dan pelbagai agensi-agensi penerbangan yang lain yang biasa menyiasat insiden-insiden penerbangan, tetapi apabila melibatkan pesawat negara dan kita belajar daripada MH370, kataupun kecepatan berita, kataupun kesahihan maklumat, dan juga supaya kita dapat mengelakkan segala rumours, segala spekulasi, mungkin fitnah, dan kita nak menjaga hati dan juga perasaan ahli keluarga yang terlibat. Okey, dari segi itu apa yang saya nampak, perbezaan antara MH370 dan MH17 ni ada banyak yang ketara lah. Yang pertamanya,
bangkai pesawat ada di depan mata. Ya. Ya, cuma kita perlu kena pergi ke sana dan memulakan penyiasatan. Jadi betul seperti kata Haji, flow of information tu kena cepat. Ya, sebab kita ni sekarang hidup di satu zaman yang orang cepat nak information. Ya. Dia sambil makan Semua pun nak jadi sekarang ni reporter semua dah lah. tengok Twitter. Ya. Semua nak jadi reporter. Ya, betul. Jadi itu yang satu. Nombor duanya, the flow of information mestilah kita panggil guided. Guided. Jangan cakap nak sedap hati, keluar statement mengikut hati dan Ataupun sebagainya. secara umum begitu ya. Suka hati dia nak cakap, tak ada ikut skrip dan sebagainya. Bila kena soal balik dah mula tergagap nak menjawab. Kan? Yang itu kita tak nak. Jadi crisis management di peringkat MAS mungkinlah dalam ni tak ada nampak sangat Jabatan Pengawam, tapi MAS memerlukan satu crisis management team yang baik dan crisis communication team yang baik untuk menyalurkan maklumat-maklumat dengan cepat, tepat kepada semua media-media mainstream dan juga media elektronik. Okey, terima kasih Kapten Bersara Abdul Rahmat Sidemon. Itu sahaja buat setakat ini kerana maklumat yang kita perolehi pun begitu terhad dan tidak banyak yang boleh kita analisis setakat jam ini, jam 2.40 pagi, 2.38 pagi, dan kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Ashwat, apakah nasib MH17 dan juga kepada penumpang serta anak kapal yang terlibat? Kita kembali pada